أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والتعظيم لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu, kata Allah, bukanlah seorang bapa daripada kalangan lelaki daripada kalangan kamu, tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penamat siri Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah, dan dialah Tuhan Allah yang maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Ali selaku pengurusi majlis pada malam ini, pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh tuan kuasa pentadbir masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Sebelum melanjutkan ceramah malam ni, mana yang tepi sangat tu, elok ke depan ni, kosong je, sayang je. Yang duduk di tepi ni elok bagi rapat, kosong dia. Anggap macam raudah Nabi depan ni. Siapa yang dah pergi haji tahulah, yang dah buat umrah, anggap macam ni raudah. Berebut ni, kalau raudah di dalam Masjid Nabawi ni, mana ada kosong macam ni. Anggap macam duduk di raudah ni, berebut ni peluang ni, tempat syurga ni. Tu siapa yang nak syurga duduk depan-depan macam ni. Sayang, kosongkan. Saya pun tak harap sangat kepala nak pusing kanan kiri ni, hadirin sekalian, patah tengkuk dia buat ni. Jauh berbenar, kata orang Perak. Jauh benak nun, duduk di sana nun. Rapat duduk di tengah ni, kosong je. Di sana pun sama juga sebelah kanan. Elok duk rapat ni, majlis ilmu ni. Saya pun pertama kali mari ni, tuan-tuan. Kan? Nak seronok duk rapat-rapat, duk dekat-dekat elok lah. Takut duk sandak-sandak dengan suam-suam kuku ekor ni. 5 minit duk sudah. Tak bangun dah. Macam tu. Anggap macam raudah Nabi depan ni. InsyaAllah mudah-mudahan diangkat kita ke dalam syurga besok. Mudah-mudahan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Bersyukur kita ke hadrat Allah di atas kurniaan nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kelapangan waktu, sihat tubuh badan. Mudah-mudahan tidak kita merugikan, sebaliknya memanfaatkan untuk diri dan juga untuk manfaat orang lain. Sebab itu Nabi kata di antara dua nikmat yang ramai mendustakan nikmat tersebut, apa dia? Yang pertama, sihat tubuh badan. Orang selalu cuai, lalai. Yang kedua, nikmat kelapangan masa. Dalam hadis Nabi sebut, wasihataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum sakit. Manfaatkan waktu sihat. Tapi ramai orang yang mencuaikan waktu sihat. Yang kedua, yakni wa faragaka
qabla syughlik. Waktu faragh, waktu lapang sebelum syughlik. Sibuk. Sebelum kedatangan waktu sibuk ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita mensyukuri atas nikmat, kedua-dua nikmat itu selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, inilah kehidupan, inilah sebuah kehidupan yang amat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bermalas-malasan, itu bukan ciri seorang yang beriman, seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mensia-siakan masa waktu. Walhal sekarang ni tuan-tuan, hari dah nak kiamat dah. Tak tahulah kalau siapa yang tengok gempa bumi, tsunami yang sedang berlaku. Dan juga di antara fakta yang menyebut, hari ini pengkaji saintis buat kajian. Dunia ni boleh tahan lebih kurang 12 tahun lagi. Untuk apa berada dalam keadaan situasi yang elok macam ni. After that, selepas 12 tahun ni, ya, ais yang di kutub utara dan sebagainya akan cair dan akan cair. Kajian saintis tuan-tuan menyebut kota London akan tenggelam, kota Paris akan tenggelam, New York City akan tenggelam. Semenanjung Allah tak tahu nak apa, tuan-tuan. Tanda kiamat ni. Saintis buat kajian 12 tahun lebih kurang kita boleh bertahan jadi lagu ni. Besok air laut melimpah ni, kota Kuala Muda tak kota Kuala Muda, habis al-bankayun wal sapuyun wal balunun. Itu dalam bahasa Arab. Dia bantai, dia sapu, dia balon, tuan-tuan. Ini bukan nak menakutkan, ini fakta sains. Kajian yang mereka buat. Tu kalau kita tak nampak lagi apa yang sedang berlaku di Indonesia, baik gempa bumi, baik tsunami, Jangan kata kita negara Malaysia ni boleh duduk seronok menyanyi lagi. Jujurlah sayang. Sayang kamu lah. Kamu tak nampak ke masa yang begitu hebat cepat berlalu? Diam tak diam nampak dah habis Muharram. 20 November nak sambut Maulid Nabi dah. Baru lagi Ma'al Hijrah. Duk dengar lagu hijrah itu pengorbanan. Tu kan kita seronok menyanyi macam tu. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah memupuk perpaduan. Dari itu menyanyi tu. Hak tu okey lah menyanyi lagu hijrah. Lagu yang jenis rabut ni. Kita hari ni perasan tak perasan nampak. Saat masa berlalu hadirin sekalian, daripada Muharram, Safar dah nak sampai dah Rabiul Awal. Oleh bagaimanapun malam ni kita sambut awal sikitlah. Walaupun belum lagi Rabiul Awal, tak apa kita ambil sempena. Ingatan pada Rasulullah ni bukan ada waktu. Selawat Nabi takkan nak tunggu setahun sekali kot. Melampau tuan-tuan. Selawat Nabi nak tunggu ni, Maulid Nabi pula baru nak selawat. Tak. Khutbah tadi imam dah baca dah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makna perintah selawat itu adalah suatu lambang simbol, dianya juga adalah suatu amalan dan ibadah, maka kita ingat kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa. Seluruh dunia azan berkumandang. Setiap hari ada 5 waktu. Waktu di setiap negara tak sama. Bahkan setiap negeri pun tak sama. Daerah pun tak sama. Kita dengan Sabah cepat sikit. Kemudian Sarawak atas sikit daripada waktu Sabah. Kalau Sabah pukul 5.45 dia punya maghrib. Ya, Sarawak lebih kurang 6.20 ataupun 6.30 umpamanya. Di Kedah 7-6 minit. Azan tu sambung menyambung. Berhenti Sabah, Sarawak pula. Berhenti Sarawak, mari pula Kedah. Habis Kedah, Johor pula, Terengganu pula. Dalam negara kita pun tak sama waktu semayang, maghrib dan sebagainya. Dan negara yang lain pula lagilah Thailand umpamanya. Cepat 1 jam. Begitu juga Indonesia.
Yang kita pergi pula Kemboja. Kita pergi pula India. 4 jam beza. Mekah 5 jam beza. UK 7 jam beza. Bermakna azan setiap hari ni sambung menyambung. Kalimah yang ada pada kalimah azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu yang balik Mekah semangat tu. Dengar-dengar, weh, ni azan Mekah, aku di Mekah ke aku di Kedah ni? Oh, dengar-dengar, weh, jom-jom, kejut bini terus bangun. Bang, iyalah bang, kita di Masjidil Haram ke ni? Oh, tu tuan-tuan. Tapi kalau dengar azan, sudah. Kata suami, apa benda azan macam ni? Daripada elok nak bangun, turun balik, selimut balik. Tak terdaya tuan-tuan, azan lain macam bunyi. Tu umur yang 89. Kalau umur 98, muazzin bunyi lain macam tuan-tuan. Duk bunyi macam lagu tu, lagi sambung balik berdengkok. Tapi bila dengar tadi, macam tu punya azan, kita pun derah bangun nak pergi masjid. Macam anggap masjid ni, Masjidil Haram contoh nak ambil. Bermakna laungan azan yang menyebut nama Muhammad Rasulullah bergema dilaungkan pada setiap masa. Seluruh dunia tak berhenti menyebut nama Muhammad. Sejak daripada bila? Daripada syariat solat nun. Rasulullah melantik seorang muadzin yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang, apa yang diazankan oleh Sayyidina Bilal, itulah kalimah sampai hari ini, sampai kiamat. Tak bertukar. Tak bertukar. Cuma slang. Ya? Muadzin tu, kalau tengoklah, kalau di sebelah, bukan negara kita okey. Macam Ustaz Ali tajwid, pakar tajwid yang mengajak tajwid Al-Quran. Hak tu Ustaz Ali, tak kan? Tapi ada yang bunyi tu bukan negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita pergi Mekah ni, waktu kita tawaf ni, kita dengar bunyi pelik ni. Mereka ni daripada mana ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tajwid dia pun tak betul. Jangan tuan-tuan kata tak betul, itu pelat mereka. Mereka sebut akbar tu, maksud dia akbar. Tapi mulut mereka tak boleh sebut akbar, elok. Macam juga kalau kita pergi India, duk sebut. Kalau kita sebut la ilaha illallah, elok lah. Tapi mereka kalau pergi India, ada sebahagian tempat, kebanyakan tempat jugalah, la ilaha illallah je. Macam tu je bunyi lebih kurang. Itu ada slangnya, perbezaan dialek. Tak sama. Walau bagaimanapun, kita tak boleh kata mereka tu tak betul duk sebut lagu tu. Betul, sebab itu dah memang antara slangnya dialek ni begitu. Cuma kita ni, bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mim ha mim dal, kita kena tahu di mana adanya syaddah. Muhammadur Rasulullah. Jangan duk sebut macam duk akbar. Tu tak betul ya. Kita kena mengaji, kita kena belajar. Tak boleh kalau kita tak betul, kita kata slang aku di dialek sini, ni daerah Kota Sarang Semur, Kota Kuala Muda, bunyi macam ni lah kami ustaz. Bunyi lagu mana? Jironton lajina ngam-ngam. Yang tu bukan dialek. Itu bukan slang. Sampai bunyi ngam-ngam pun ada. Sampai cicak disiling terjun terus. Mereka ni duk semayang bunyi macam ngam-ngam, macam bunyi Cina pun ada. Hak tu kena perbetul. Tak boleh lah ngam-ngam. Bunyi mesti an'am. Mana boleh jiraton lajina ngam-ngam. Yang ni kena perbetul sampai boleh. InsyaAllah, lama kelamaan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini maksud kata apa dia?
kita hari ni bila mana kenal Muhammad Rasulullah, maka kita tahu antara apa yang nak dibawa oleh Nabi kita SAW yang asas kehidupan kita balik. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Bila Allah turun ayat ni tu pun dalam keadaan suasana macam mana di Gua Hira. Sedang Rasulullah berkhulwah pada usianya 40 tahun lebih kurang waktu itu. Khulwah maksud dia khalwat, mensunyikan diri ya daripada hiruk pikuk kekalutan kalut kota Mekah ni, dengan latar belakang masyarakat yang dikatakan karat jahiliah. Mereka ni menyembah patung-patung berhala. Di keliling Kaabah ni dulu ni penuh dengan patung-patung berhala. Kalau pergi ke muzium Mekah, kita boleh tengok di keliling Kaabah tu, ya, antara jarak iaitu makam Ibrahim tu, lebih kurang gitulah, penuh patung-patung mengelilingi Kaabah, disembah oleh puak Arab Quraisy. Ini golongan yang musyrik ataupun syirik kepada Allah. Waktu itu Nabi tak boleh tengoklah, Nabi tak boleh diam duduk macam tu. Akhirnya Nabi pun pergi naik ke Jabal Nur dan Nabi berada di dalam Gua Hira. Kecil aja Gua Hira. Siapa yang dah naik tahulah. Ya, dan beberapa lama di situ berbulan-bulan Rasulullah. Di samping isterinya menziarahi, melawat ataupun menghantar makanan, minuman pada setiap hari. Yang katakan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Panjat turun, panjat turun. Kita nak panjat pun ibu-ibu sekalian ya. Tuan-tuan, bukan senang. Jabal Nur. Tengok ya, umi-umi Turki, perempuan-perempuan Turki ni badan macam tu punya besar tuan-tuan, tapi mereka punya gagah sampai atas naik. Saya tengok esok kalau siapa yang nak naik ke Gua Hira. Besar ni orang Turki ni, tapi mereka usaha. Kenapa? Tempat itulah tempat yang Nabi bersembunyi ataupun berkhulwah tadi. Nak jauhkan daripada hiruk pikuk kekalutan Mekah Al-Mukarramah. Kerana mereka sedang menyembah patung berhala. Ketika mana Rasulullah berada di situlah turunnya malaikat Jibril alaihi salam, yang teman setia Nabi, yang turunkan wahyu di Mekah termasuk di Madinah ni, Jibril alaihi salam. Bila turun peluk Muhammad, Iqra' ya Muhammad. Maksud Iqra' ya Muhammad, bacalah kamu wahai Muhammad. Rasulullah jawab pada dia, ma ana biqari. Ma ana biqari. Aku tidak tahu membaca, aku ummi. Maksud dia, aku ni jenis buta huruf. Tak kenal huruf. Hang suruh aku baca apa benda. Lebih kurang macam itulah bahasa kita. Kali kedua peluk, Iqra' ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra' ya Muhammad. Kali ketiga, ma ana biqari. Aku tak reti, aku tak tahu apa benda ni. Kemudian peluk sekali lagi, Iqra' ya Muhammad. Barulah diizinkan Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat yang diturunkan menjadi wahyu awal pertama pada diri Nabi SAW. Sekaligus Muhammad Rasulullah itu adalah khataman Nabi, yakni penamat siri Rasul yang diutuskan oleh Allah. Ini saya ringkaskan, cerita tu panjanglah. Balik ke rumah Khadijah buat apa dia? Menenangkan Rasulullah. Dan kemudian berjumpa dengan Warqah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah, pendeta agama Kristian. Apa di antara petunjuk ni? Wahai Warqah, nak bagi tahu apa dia ni? Muhammad ni tiba-tiba jadi lagu ni. Akhirnya Warqah bin Naufal bagi tahu, inilah petanda Muhammad. Ini Muhammad bin Abdullah. Dia adalah seorang Nabi dan Rasul yang
yang disebut dah di dalam kitab Taurah, begitu juga dalam kitab Injil dan juga di dalam Quran yang disebut kemudian. Ini bermula satu tanggungjawab Rasulullah SAW nak menyebarkan Islam dakwah. Peringkat awal di kota Mekah, semua sedia maklum. Tak ada orang pun yang nak terima dakwah Nabi. Dok tiba-tiba, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah itu yang bersifat esa. Mereka pun apa hal ni? Sembahan tok nenek moyang kami ni, Al-Lata wal-Uzza wal-Manat, keliling Kaabah ni berhala besar, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi bagi tahu ni, an ya'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauh kamu daripada penyembahan patung-patung berhala. Takkan mereka mau terima suatu benda yang pelik ni. Ini yang dikatakan dalam hadis. Ya, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata pada dia, Islam datang dalam keadaan dagang, Islam datang dalam keadaan ganjil, pelik, janggal. Dan Nabi kata Islam akan pergi dalam keadaan pelik, janggal. Dia jadi pelik tengok orang ramai di masjid ni, apa benda ni? Wih, ramai hari ni, kereta, motor. Macam malam ni kehadiran, alhamdulillah. Tak kurang 3,000 nampak malam ni, tuan-tuan. Itu termasuk jin dengan malaikat yang hadir lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi duduk jauh-jauh je lagi kan, nun sampai melempah di belakang. Banyak lagi ruang kosong ni. Kan? Apa nak buat? Kan? Dah cakap dah, tuan-tuan tak ikut, pulanglah. Kata orang putih, it is up to you. Cik, cakap orang putih sikit, takut tak faham cakap Melayu. Ini patut kita rapat lagi ke depan. Nampak penuh belakang tu. Belakang tu pun ada dekat 1,500 nun belakang tu. Cuba perhatikan di belakang. Saya nampak tu, jin belakang tu nampak. Bukan tuan-tuan jin, nun jin betul tu. Tuan-tuan, Islam akan pergi dalam keadaan aneh, ganjil, pelik. Orang tengok ni, apa benda ni? Nabi datang kemudian bawa berita-berita yang pelik-pelik ni. Contoh kita ambil Arab jahiliah, tuan-tuan. Bila mana perempuan yang datang haid, darah haid ni bagi mereka kotor sangat, jijik, najis. Waktu itu. Bila mana perempuan, isteri mereka, anak perempuan mereka datang haid, dikurung. Tak dibenarkan keluar daripada rumah. Bahkan, masak pun tak boleh, ibu-ibu sekalian. Bila pegang sudik, bila pegang itu ini, kuali, nak tanak nasi dan sebagainya, semua tu dikira najis. Tiba Rasulullah kata, yang tak boleh perempuan yang datang haid dalam Islam, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh pegang Quran, dia tak boleh semayang, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh puasa. Zakat dia boleh bayar, haji. Ada part yang dia boleh laksanakan. Contoh sa'i, tak apa kalau datang haid tidak disyaratkan bersih ataupun suci daripada hadas kecil besar. Wukuf umpamanya. Bolehlah. Niat zikir dan sebagainya kalau kita dalam keadaan haid di Arafah pada waktu tersebut. Yang tak boleh, yang katakan setubuh, yang disebut lagi lah antaranya bila Rasulullah diutuskan. Tapi yang boleh banyak daripada yang tak boleh. Yang boleh banyak. Nak makan dengan suami, dengan keluarga, masak, kemudian apa lagi, mengemas rumah, menyapu. Jadi mereka tengok Rasulullah datang bawa macam tu jadi pelik. Muhammad ni apa benda ni? Ini yang disebut di dalam hadis. Petah lagi, di Madinah, kemudian solat pula fardu, kemudian puasa pula. Ini orang yang dikatakan karat jahiliah, tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Maknanya mudah lagi lah. Kalau kita ambil di Mekah, tuan-tuan sekalian, 13 tahun, tak payah nak solat, tak payah nak puasa, tak payah nak bayar zakat. Kemudian tak buat haji apa pun lagi. Cuma mentauhidkan Allah semata-mata itu, 13 tahun. Walaupun ada duit banyak, waktu itu tidak ada kefarduan zakat. Amalan sedekah itu terpulang nak bagi, nak tolong orang. Tapi tidak menjadi satu pensyariatan. Kemudian di Madinah ni semua amal ibadah yang kita buat hari ini,
baru bermula di Madinatul Munawwarah. Haji pun pada waktu itu disyariatkan pada tahun yang ke-6 Hijri. Nampak? Kemudian yang sebelumnya barulah solat, kemudian puasa, kemudian zakat pada tahun yang ke-2 Hijri. Lambat lagi nak buat ibadat yang begitu. Maknanya di Mekah ni hang mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk yakin Tuhan adalah Allah, bukan patung-patung yang hampa duk sembah. Tu pun mereka tak mau menerima. 13 tahun Rasulullah bawa Islam, tauhid di Mekah hanya lingkungan 80 ke 100 orang yang memeluk Islam, yang betul-betul yakin apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun tuan-tuan. Kita masjid kita berapa tahun baru bina. Tak apalah, katalah ustaz di sini dah 20 tahun dah azannya, ya, kemudian kuliah pengajian, tapi orang macam ni lah ustaz. Tengoklah pasang surut, sat-sat ramai. Kalau Ramadan tu alhamdulillah lah. Dan tu pun ustaz, minggu pertama je, masuk minggu kedua surut balik. Oh, minggu pertama tu pasang ayak tu macam ayak pasang besar. Orang duk sebut ayak pasang besar. Melimpah ustaz sampai keluar. Masa tu bila mana Bilal, ya, berselawat ke atas Nabi, Allah bunyi bergaung ustaz, riuh rendah kampung, syok bunyi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bunyi sedap. Sallallahu wasallam alaihi. Yang hujung tu, yang panjang tu. Ramai lagi yang duk sebut bunyi tu yang syok tu. Bilal pun selawat lagi. Sebelum tu adalah intro dia. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah. Ada yang Bilal kampung sikit. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah. La ilaha illallah wa la syarika lahu qadir. Ulat dah. Terus qadir je. Tu Bilal kampung sikit, dalam sikit. Tajwid lintang bukang, balon je lah Bilal. Apa nak kenangkan? Subhanallah ma'bud, subhanallah mawjud. Subhanallah qudul abadah. Sopong kuduk apa benda Bilal? Bukan sini, Zimbabwe tuan-tuan. Jauh tu. Bilal, bertenang-tenang lah Bilal. Mana nak mengejarnya? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyal ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu hutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, bila semangat. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mula dah bunyi. Malih. Dah mula malah bunyi. Ada yang bunyi, kuih. Allah lagi haru. Hak mula minggu pertama, A plus lagi. Dia punya markah. Hebat. Tapi dah masuk minggu ketiga, tengoklah. Susah kata bandak. Kampung pun lebih kurang tuan-tuan. Main meriam kabat, mula meriam buluh, mula main pelak nu, baling pum meletup, bergegak habis satu kampung. Mula budak-budak tak duk dah, daripada pakat main merecul bunga api lah, polis sentri wantu jaga, polis mati pencuri jaga, mula dah. Zaman saya dulu tu, tuan-tuan. Mentang-mentang pok polis, duk main polis sentri tu. Bilal sedap lagi. Bilal dia tak peduli apa mari tak mari, aku tetap tugas aku. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina anta maulana Muhammad. Makmum jemaah. Kembali. Ui. Bukan sini, di Angola, Afrika tuan-tuan. Allahu Akbar. Sini tak kot dia. Tapi lebih kurang je. Bunyi tak tahulah. Tapi lebih kurang je. Mana-mana pun. Akhir Ramadan ni. Raibul Ghuyub. Habis dah. Sebab mereka seronok nak raya dah. Nak pakak lemang, ketupat palas. Kemudian rendang. Tuan. Ni. Yang kata kita hari ni macam mana keadaan kita.
amalan kita, ibadat kita. Bukan senang. Rasulullah 13 tahun cerita akidah pun orang tak mau terima, tuan-tuan. Oh, kalau waktu itu suruh solat, suruh puasa zakat lagi, baru suruh sembah Tuhan. Hampa Islam, hampa sembah Allah. Orang tak mau. Golongan inilah yang disebut sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun. Golongan awal, lingkungan seratus orang yang turut bersama hijrah Nabi SAW. Ada banyak yang kita boleh ambil iktibar, ibrah, pengajaran. Tengok. Di Mekah ni ada orang yang miskin yang masuk Islam. Di Mekah ni ada kanak-kanak yang masuk Islam. Di Mekah ada perempuan yang masuk Islam. Di Mekah ni ada orang kaya, ada orang dewasa yang masuk Islam. Semua lapisan umur dan juga latar belakang mereka. Semua ada. Yang miskin, yang kaya. Abu Zar Al-Ghifari ni Islam di Mekah lagi. Cukup semekin. Semekin ni miskin lah, tuan-tuan. Bayangkan waktu dia meninggal dunia. Nak tutup kepala nampak kaki, nak tutup kaki nampak kepala. Kain kafan yang tidak cukup. Sebelum dia Islam di Mekah, dia adalah orang yang aghniya. Aghniya ni orang yang kaya raya. Macam juga Mus'ab bin Umair. Pernah dengar? Tambah sikit. Bin dia, Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Semua orang kenal keturunan Mus'ab ni. Hang ni cicit ni. Bukan lagi cicit kot, piut nun kepada tok moyang hang yang bernama Abdul Dar. Dia ni orang yang hebat, duit banyak, kaya raya. Umur Mus'ab bin Umair lebih kurang 14-13 tahun begitu, tuan-tuan. Muda terang-tang-tang lagi. Bila mana dia pergi ziarah, dia tengok di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Cerita dia pergi tengok waktu itu Muhammad Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu. Yakni membawa kepada pengajaran Al-Quran, mentauhidkan Allah. Diintai apa yang ada di rumah Arqam. Dan Nabi sedang mengajar daripada kalangan manusia tadi supaya beriman kepada Allah. Tak lama kemudian Allah hantar hidayah. Allah bagi hidayah kepada Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan pernah dengar ibu-ibu lagu hit ni? Oh, anak-anak kita pagi-pagi lepas subuh dia putar lagu ni. Saya pun tak jemu pasti. Kalau tak ambil daripada YouTube, saya nak bagi tahu tajuk lagu ni, type je, type ya Habib al-Qalbi. Ya Habib al-Qalbi maksud wahai kekasih hati Rasulullah lah. Yang duk menyanyi tu Nisa kumpulan Sabian daripada Indonesia. Penyanyi nasyid cilik, budak lagi, 19 tahun, suara sedap, lunak suara dia. Tengah hot lah lagu ni. Cari dalam YouTube, type ya Habib al-Qalbi, keluar. Dengar. Apa dia kata? Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li jinta bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, yaumal wiladah كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية إن تجد يا طه بنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئتك البرايا يا رسول الله يا حبيب الله يا بشير الخير
Ya Rasulullah, ya dalilan nur, ya Habiballah. Allahu Akbar. Hak tu yang percumalah, lebih tuan-tuan kena bayar lah tuan-tuan. Kena bayar, buat konsert pula nanti dengan Nisa Sabiat. Bersama dengan Ustaz Halimdin, aka UHD. Gitu. Tuan-tuan. Dan kalau kita faham, dia nyanyi bahasa Arab. Kita dengar apa benda Ustaz, bunyi macam Cik Yah, Kak Yah, Kak Yah, Cik Yah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Apa benda? Hak tu kalau kita faham, sedap. Ya Habibal Qalbi, wahai kekasih hati. Kemudian dia kata apa dia? Rasulullah Muhammad mu datang ni membawa suatu lil hidayah, petunjuk kepada manusia. Yaumal wiladah kal bidayah. Hari wiladah, hari lahir. Ni kata maulid ni. Hari maulid, kelahiran, maksud dia wiladah, ibu yang bersalin yang beranak. Kan darah yang keluar bersama dengan bayi itu ibu-ibu sekalian adalah darah wiladah. Darah wiladah ni darah bersalin, darah beranak. Maka hukum fiqh fardu ain, wajib ibu yang keluar darah bersalin mandi wajib. Tapi bukan lala tu terus mandi wajib, tengok dah segap, dah boleh bangun, mandi wajib. Walaupun tak boleh sembahyang lagi sebab darah nifas kemudian. Hak darah nifas lain, wiladah lain. Darah nifas nanti dah habis, mandi hadas, baru kita boleh solat, baru bersih suci. Wiladah ni kena mandi hadas besar. Tapi ramai yang tak buat. Sebab tak buat kenapa? Jahil. Mereka tak tahu. Wih, ya ke Ustaz? Oh, baru tahu malam ni tuan-tuan. Tu yang maksud wiladah tu lahir. Hari lahir Muhammad kal bidayah, seolah mula ataupun awal hidayah, petunjuk untuk manusia bagi manusia. Bila lahirnya Muhammad, seolah begitulah. Baru seolah-olahnya bermula hidayah petunjuk ke atas manusia yang ada di atas muka bumi. Itu yang kata hebatnya Rasulullah. Dan juga Rasulullah datang tadi binuri hidayah. Sekali lagi diulang, membawa cahaya hidayah. Dan Rasulullah datang menjadi seorang manusia yang bawa kepada kebaikan. Ya basyiral khair. Ya Rasulullah. Apa maksud? Dia Rasulullah membawa khabar basyir ni adalah khabar gembira kepada manusia. Ya dalilan nur, ya Habiballah. Dia yang membawa cahaya kebenaran. Tu yang kata Rasulullah. Barulah kita rasa cinta Nabi, sayang Nabi, kasih kepada Nabi, tuan-tuan. Saya nak ceritalah pengalaman. Dia baru balik daripada haji. 24 September. Hari ni berapa? 11. 12. Baru lagi lah lebih kurang lebih daripada 2 minggu. Tapi tak sampailah sebulan lagi. Masih terasa lagi lah Mekah, Madinah. Saya pergi dengan package Zahafiz Travel. Swasta. Tapi saya dapat tabung haji kota. Saya upgrade. Di samping tu bantu jemaah, bimbing juga bagi tazkirah kuliah dan sebagainya. Ini haji pertama saya. Umrah tu alhamdulillah boleh katakan tiap-tiap tahun bawa jemaah dan sebagainya. Haji ni first time. Haji first time. Kalau tanya saya bagaimana pengalaman dan juga bagaimana rasa buat haji, saya nak bagi tahu tuan-tuan, siapa yang dah buat umrah dan belum pergi haji lagi, nanti kita akan rasa umrah dengan haji ni macam langit dengan bumi. Dia punya jauh beza. Tak sama dengan umrah. Umrah kita boleh buat santai. Habis niat di miqat, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita duduk niat sama ada nun di atas kapal terbang, di Qarnul Manazil, masuk Mekah terus, ataupun kita pergi Madinah ziarah Rasulullah dulu, kemudian kita pun siap dengan pakaian ihram, sampai di Bir Ali. Di situ ada masjid dan kita pun berniat umrah. Itu niat namanya niat di miqat. Perjalanan lebih kurang 6 jam daripada Madinah nak ke Mekah. Lebih kurang 6 jam. Baik, sampai di Mekah, hantar beg atas bilik, kemudian kita pun turun. Ada masalah
Ada yang bagi mutawif kata mungkin 1 jam ataupun setengah jam, 40 minit, turun balik, kita nak sama-sama buat ibadat tawaf. Ini orang yang first time buat umrah. Dia pun teruja lah. Teruja ni maksud excited ni. Syok lah. Turun terus. Menunggu mutawif ni nak bawa pergi sama-sama buat tawaf. Baik, tawaf lebih kurang. Tengoklah kalau musim lagu ni dah tak ramai dah. Jadi boleh kuat habis 1 jam selesai. Ataupun lebih awal lagi mungkin 40 minit, setengah jam. Baik, kemudian daripada tawaf kita pun terus ambil secara mualat, maknanya berturut-turut, tak mau rehat. Ada setengah habis tawaf, dia duduk balik hotel, lepak dulu, makan dulu, kemudian sambung pula sa'i. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, kita tertakluk kepada 13 pantang larang. Hak tu yang takut kita langgar habis pantang larang, kena bayar dam pula. Balik-balik tengok isteri terbungkang, terlentang di katil. Allah, nafsu pun naik tuan-tuan. Membuak-buak. Apalagi buka-buka kain ihram, al-bantayun wal sapuyun wal balulun. Itu fil lughati Arabiyah. Dia tak habis sa'i, belum tahallul. Dia pergi balun bini dia, tak pasal-pasal. Dam tu dam akbar. Kena bayar seekor unta. Harga dia lingkungan 10 hingga 12 ribu. Sebab tadi nafsu satu, lepas tu tak belajar sungguh. Dia pergi balun je. Tu nak ambil umrah pun ada orang buat silap. Jangan kata tak ada bayar dam unta. Ada. Kena bayar. Ustaz tak mampu. Tak mampu. Handuk balun mampu pula. Itulah Ustaz tengah nafsu gelojak. Tu dengar bila kita pergi kursus umrah haji, dengar sungguh-sungguh. Sebab tu antara tempat ujian. Betul tuan-tuan. Di Kedah ni, di tempat kita ni, di kawasan Tikam Batu ni, kita tak heran sangat lah. Isteri duk cuit kita pun tak rasa apa. Kan? Abang ni tak ada nafsu ke dah? Contoh isteri. Dah, bukan tak ada nafsu, entah abang malas, malas. Tengok besok, saya nak sebut ni, bilik berkat baru ni, tabung haji, sahabat bagi tahu, umur 70 tahun. Bawa bini, umur 70 tahun, masuk bilik berkat. Memang berkat sungguh. Tahu tak bilik berkat? Siapa yang pergi haji tahu. Bilik khas tabung haji sedia untuk berjimak setubuh dengan bini. Umur bukan 27, 70 tahun. Ibu, tuan-tuan sekalian. Jangan buat hal. Sana Allah uji nafsu kuat. Jangan main tuan-tuan. Mungkin kot berkat minum air zam-zam kot. Tu yang kata buat anak tu made in Mekah, made in Madinah. Betul tu. Balik-balik tengok muka bini pun tapi nun pi Mekah Madinah tu tengok muka bini macam Nilofa tu. Kalau tak Nilofa pun nun janda fasya sanda. Ui, jangan buat hal. Iya, tengok tiang ni pun duk tengok tiang masjid tu berasa macam bini aku ke pun ni. Lebih pula lagi haji ni 40 lebih, 40 hari lebih, ada yang 50 hari lebih. Oh, jangan buat hal. Nak sebut sikitlah, ya. Jadi kalau dia ambil habis tawaf tadi, pergi terus mas'a. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'ala an yatawafa bihima wa man tata'awa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna safa, daripada safa ke marwah 7 pusingan tu sampai ke marwah habis, lebih kurang berapa jam? Tengoklah paling lama pun kalau tak ada orang pun ingat dalam 2 jam kot selesai. Tawaf 1 jam, sa'i 2 jam, khalas. 3 jam, selesai umrah tahallul. Maknanya, boleh dah apa yang haram di dalam ihram, halal dah balik. Setubuh buah. Yang ni, jalan. Yang ni jalan. Nak setubuh ke, kemudian nak cabut bulu hidung ke, nak bulu ketiak, jalan. Tu ada 13 tu, termasuk jangan buang bulu-bulu. Hak tu kena jaga sungguh juga. Saya ringkaskan maksud dia apa dia. Umrah boleh santai-santai macam tu. Selesai dalam beberapa jam. Haji ni lebih kurang seminggu. 7 hari, 8 hari, 9 hari. Yang buat haji tamattu' di umrah dulu. Kemudian buat haji ifrad. Haji kemudian umrah kemudian. Kemudian apa lagi? Nak tunggu pula hari wukuf di Arafah. Kemudian nak mabit Muzdalifah. Kemudian nak jamrah. Ada sampai yang nafar thaniyah. Ada orang yang ramai buat nafar awal. Tak apa, itu dua-dua boleh. Tapi sebab dia kata bukan senang ni, haji ni semua hidup sekali, aku nak duduk di Mina ni lama sikit. Biarlah orang balik nafar awal,
Daripada 12 Zulhijjah, balik dah ke Mekah, aku nak balik 13 Zulhijjah, sebelum maghrib mesti nak kena keluar daripada Mina. Tu yang kita biasa dengar dalam kursus haji. Dan kita selesaikan tawaf ifadah yang kita belum buat, kemudian sa'i, tahallul, baru boleh selesai kita punya haji. Kalau tanya saya tadi, apa di antara beza haji dengan umrah? Tuan-tuan, ujian yang cukup berat tak sama dengan umrah. Satu antaranya. Tengok baru ni kami di Arafah, ribut pasir yang cukup kuat. Ini masuk dalam berita. Kita punya saudara yang pergi Mekah, ayah kita, mak kita hantar mesej WhatsApp. Betul lah lu, ribut la ilaha illallah. Mak tak tahu nak cakap, nak habak. Masa tu mak mengucap, mak kata tak tahu lah aku ni mati syahid lah aku di Arafah ni. Semua orang lagu tu. Rasa macam habis dah. Punya kuat ribut pasir, tuan-tuan. Sampai kain kelambu Kaabah terselak. Punya kuat ribut. Ini ujian. Tahun yang lalu, tahun lepas, yang lepas ni, banjir. Had ni kena pula sehari sebelum wukuf, dia bantai dengan ribut. Tahun depan, wallahu alam. Itu antara ujian. Tahan tak tahan, sabar tak sabar. Ujian kuat. Tu kalau pergi dengan isteri pula, lagi yang saya sebut tadi. Sedangkan Allah bagi tahu dah dalam Quran, faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuq wala jidal fil hajj. Boleh rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 197. Ya, maksud pada dia, bila kamu dah niat nak buat haji, nak melaksanakan ibadat haji, Allah bagi tahu kamu tak boleh rafatha. Rafatha ni apa dia? Kamu tak boleh setubuh dengan bini kalau pergi dengan isteri. Bahkan mukadimah setubuh pun tak boleh. Duk sebut-sebut lucah dengan bini pun tak boleh. Pi cium, pi peluk bini. Dia dah niat dalam bilik hotel ni. Lepas niat di hotel tu, dia pi peluk bini dia. Ataupun dia duk cium bini dia. Itu dikira sebagai rafatha. Mukadimah setubuh. Apa kesan dia? Haji dia rosak. Belum lagi wukuf di Arafah. Baru di hotel. Nak turun hotel, nak naik bas, nak ke Arafah, nak wukuf pada keesokan hari. Dia pi cium bini dengan ghairah. Hak tu, I love you, I miss you, muah. Duk muah lah. Tu yang Allah bagi tahu siap dalam Quran, fala rafatha. Bahkan kata ulama, mulut ni saja-saja kita duk sebut, yang tengok yang ni lain macam pula pakai jubah ketat, abang tak boleh tahan ni. Hak tu cukup dah. Haji ni boleh rosak. Ditolak tu macam mana nak dapat mabrur? Macam mana tuan-tuan nak dapat mabrur? Bukan senang. Yang duk berdoa ni dah 4 orang dah. Imam muda, imam tua semua datang dah. Ustaz, ulama semua dah. Sebelum berangkat pergi Mekah 4 kali buat kenuri. Tuan-tuan. Kenuri kecil, kenuri besar, duk berdoa, Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura. Doa sakat, haji mabrur. Wa sa'yana sa'yan mashkura. Wa dhunubana dhunuban maghfura. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Wa a'malana a'malan salihan maqbula. Duk boleh berdoa. Rakan-rakan, kawan-kawan ni, jiran-jiran, anak semua duk hantar WhatsApp message. Mudah-mudahan haji mabrur. Masuk Facebook pula, mabrur. Semua doa mabrur. Tapi tuan-tuan, apa maksud mabrur? Daripada kalimah birra. Kebaktian, kebaikan dan kebajikan. Mabrur. Orang yang diiktiraf oleh Allah, dia ni tahapnya cemerlang haji dia. Tuan-tuan, senang ke nak dapat cemerlang? Maksud kalau solat tuan-tuan, khusyuk tu daripada angkat takbir sampai bagi salam. Agak-agak kita boleh yakin, kita boleh khusyuk daripada saat ini ni, semayang isyak ni. Allahu Akbar. Waktu tu, dah tak ingat dunia dah. Pakat semua ingat akhirat. Tak masuk apa pun cerita dunia. Mari boleh duk jolok hasut, ditendang, terajang, dia tak peduli. Sampai Assalamualaikum. Itu betul-betul khusyuk, cemerlang solat. Macam tu juga haji. Nak dapat mabrur ni, semua ibadat yang waktu mengerjakan ibadat haji, mesti dia punya markah 100%. Dia tak boleh 99, dia tak boleh 98. Kalau pergi dengan Ustaz Daud Cik Ngah Andalusia Travel, haji ni, masuk hotel dia dah tulis list. Sesiapa yang menghisap rokok, maka jangan harap nak mendapat haji mabrur. Katalah kita sedang merokok ni,
Tiba-tiba baca, list yang ditulis tadi. Syarat nak dapat haji mabrur. 1, 2, 3 dalam tu ditulis. Rokok tak dapat haji mabrur. Tengah menghisap ni. Agak apa tindakan kita? Mau telan habis dengan puntung dengan api rokok tadi. 50,000 bayar package, tiba-tiba aku punya rokok je pasal tak dapat mabrur. Tuan-tuan, bukan kata waktu buat haji. Sebelum, sedang dan selepas. Ingat senang nak dapat yang kata haji mabrur. Tu ulama menyebut 300,000 jemaah haji ni kot baru boleh seorang yang betul-betul mabrur. Bila mana kalau tak mabrur, dia akan turun jadi makbul. Makbul ni pun syukur rahmat dah tuan-tuan. Kalau takut kita sampai di bawah tu jadi mardud. Mardud ni maksud dia fail, gagal, habis, rosak ibadat haji. Dia kena buat balik lah tahun akan datang. Tu yang kita risau, takut. Tak sama tuan-tuan dengan umrah. Nak kena buat sungguh, kena ada ilmu. Jangan ikut-ikut orang. Duk semayang pagi Jumaat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan kita di tempat kita imam baca surah sajadah tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu imam baca surah sajadah. Cuba imam baca surah Waqi'ah. Pelik pula hari ni. Ni hari Jumaat ke hari Khamis ni? Makmum terkejut. Awak imam tak baca surah sajadah. Biasa alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftarah sampai kharr sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hari ni imam baca surah Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Imam ni demam ke buang tebiat ke dia? Sebab kita tiap-tiap minggu buat dah. Rasulullah pun bukan tiap-tiap minggu Jumaat Rasulullah baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Ada kala tidak. Sebab itu di Mekah Madinah kadang baca kadang tak. Sebulan saya berada di Mekah, minggu keempat Jumaat baru imam baca surah sajadah. Waktu tu buat umrah. Subuh masuk waktu azan, berhenti nak semayang. Dan imam pun mula angkat takbir, baca Fatihah. Kita ingat ni pagi Jumaat. Kita tahulah yang mana dah pernah pergi tahulah yang selalu. Sebab kita tahu dah tak semestinya pagi Jumaat imam baca surah sajadah. Kita pun standby dengar apa imam baca. Pagi minggu keempat Jumaat habis Fatihah imam pun baca Alif Lam Mim Tanzil tadi. Had ni kita tahu dah. Sagi di akhirnya kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam pun sujud. Allahu Akbar. Tiba-tiba ramai pula yang rukuk yang tidak sujud di depan ni. Nampak sekitar. Kita pun jadi keliru, celaru, confuse. Aku ni nak rukuk ke sujud pun kita pun jadi silap hari bulan. Kita tak sujud, kita rukuk sebab kita tengok orang. Kenapa tadi tak belajar? Nampak? Tak tahu. Tak boleh ibadat, lebih lagi solat ni kita duk main ikut-ikut. Tuan-tuan. Tu nak belajar sifat solat Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu lagilah macam-macam. Kita duk tengok orang kat takbir Allahu Akbar, ada letak tangan di atas, dekat dada. Kita kata apa hal, bukan musim sejuk ni, nak letak dekat dada, kok nak tutup dada sejuk. Hak ni semua ada hujah mazhab. Hak ni tuan-tuan, bukan saja letak, ada pandangan mereka bagi mazhab Hambali. Allahu Akbar antara perut dengan dada. Mazhab Syafi'i. Ragam orang duk semayang macam-macam tengok di Mekah. Allahu Akbar. Bawah sikit pusat. Hak tu Hanafi. Mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Ada yang terus lurus tangan macam robot tu. Kita pun duk jeling sikit. Dia ni semayang ke tidak? Semayang ke tidak ni? Duk boleh buat macam tu je. Itu mazhab Maliki. Macam-macam jenis. Macam mana kita nak sifat solat Rasulullah. Empat-empat tu adalah sifat solat Rasulullah. Ada hujah dan dalil. Cuma kita tak belajar. Sebab itu jangan kata orang sebelah tak semayang ke pemakan angin kot. Tak semayang. Tapi kita tak belajar, kita tak tahu tuan-tuan. Begitu juga tadi. Orang sujud tu sujud sajadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 3 kali kita baca naik balik Allahu Akbar. Jangan silap sami Allahu liman hamidah jenuh. Ni yang ramai
Duk saya tengok Pakistan, India, orang Melayu kita pun banyak tak sujud depa rukuk. Bila imam bangun daripada sujud, depa bangun sudah menambah rukun, batal solat subuh hari tu. Berapa ramai jemaah saya bagi tahu, ulang balik sembahyang. Batal, tuan-tuan. Tak berdosa sebab mungkin kita tak tahu, tak perasan. Tapi kalau saja-saja tak mau sujud, imam sujud, kita rukuk, berdosa. Batal, kena qada balik. Bukan mudah ingat kita kata senang ke nak buat ibadat. Duduk sini tak apa, bila pergi tempat orang, macam tu kita tak pernah sampai. Tiba-tiba kita buat ibadat ni dalam suasana environment yang pelbagai mazhab. Pelbagai mazhab. Tak ada kunut, jangan terkejut. Kita baru pergi Mekah. Kemudian khusus umrah haji tak pergi sangat. Tengok-tengok imam sujud. Imam, dia pun subhanallah. Dia ingat Syekh Sudah itu nak dengar ke dia punya subhanallah. Dia boleh macam sini tak faham? Subhanallah. Kan? Duk suruh kunut. Di sana tak baca kunut. Di sana tak baca kunut. Jangan rasa pelik habis daripada solat. Tengok dia pun ni astaghfirullah pun tidak. Zikir pun tidak. Habis-habis mayang. As-salatu amwatu rahimakumullah. As-salatu amwatu wa tiflu yarhamukumullah. Apa benda tu? Sembayang mayat. Ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, besok sampai di Mekah, Madinah, jangan pelik bunyi apa benda. Salatu amwatu wa tiflu yarhamukumullah. Maksud Bilal melaungkan, apa dia? Bukan azan, melaungkan solat jenazah yang ni nak buat ni. Bersedialah kamu untuk sembayang jenazah dan juga anak-anak ataupun apa dia jenazah kanak-kanak tiflun tadi. Yarhamukumullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita tak pernah duk tengok bunyi macam tu. Apa benda ni? Allahu Akbar, imam kat takbir. Solat jenazah, jangan tak sembahyang, rugi. Rugi tuan-tuan. Kita di sini nak cari jenazah payah. No, di Mekah, Madinah, tiap-tiap waktu solat ada orang mati, ada sembahyang jenazah. Setengah, kalau ada sekali-sekali solat jenazah sampai jenazah 20 orang, lebih 20 orang jenazah ada di kawasan Masjidil Haram. Jangan kata tak muah ni tak apa kot, tak buat pun tak. Ya memang betul fardu kifayah, tapi tuan-tuan rugi. Kita tak dapat pahala satu qirat. Satu qirat Nabi kata sebesar bukit Jabal Uhud. Jabal Uhud sepanjang 7 kilometer. Kita tak mau ke pahala sepanjang 7 km seberat Jabal Uhud? Sahabat duk gelak bila tengok keting kaki Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni kecil. Depa duk gelak macam, yalah depa bukan hina tapi macam tu lah. Kiki duk gelak tengok keting Ibnu Mas'ud ni kecil sangat. Nabi kata apa dia, hampa duk gelak lah, hampa duk gelak. Aku nak bagi tahu hampa, Abdullah bin Mas'ud dia punya kaki keting dia kecil macam tu, tapi kalau ditimbang kaki kedua-duanya lebih berat daripada berat Jabal Uhud. Terbeliak biji mata sahabat dengar lagu tu. Jangan duk hina orang duk kecil macam tu, jangan duk hina orang pendek dan sebagainya. Nabi bagi tahu dua kaki yang kecil ni, timbang-timbang ni, dia punya berat lebih berat daripada bukit Uhud tu. Tengok maksud apa dia, amalan pahala yang Allah beri kepada Ibnu Mas'ud. Nak sebut tuan-tuan hadirin sekalian tadi. Walaupun kita kata satu qirat sebesar bukit Uhud, tapi buatlah. Sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan, ramai jemaah Malaysia tak buat. Mereka tak mau sembahyang jenazah. Ada yang buat yang tak mau. Mereka nak kejak ligan balik, nak pergi makan di dewan makan hotel. La ilaha illallah. Ni kalau aku lambatnya, aku tak dapat ais kacang. Saya sebut ni, hotel saya dia ada ABC. Kalau hari Jumaat, dia ada ais kacang. Tu yang saya sebut tu. Luk lari liga nak pergi kacang, mayang jenazah tak buat, ruginya. Ni suatu kelebihan, kesempatan, peluang. Setiap masa mesti ada. Selepas solat fardu, mesti ada solat jenazah. Dan kemudian saya nak sebut lagi, antara apa yang saya nak bagi tahu, ni nak relate dengan maulid Nabi. Sebulan dah ada di Mekah, kira habislah. Ya, duduk di Mekah sebulan lebih sikit, nak pergi ziarah Rasulullah di Madinah Yathrib. Dan kami pun naik bah, nak keluar daripada bumi haram Mekah Al-Mukarramah. Saya duduk di depan, leader kan. Ya, daripada bas tu, leader, ketua.
Dan bacalah doa musafir, doa naik kenderaan. Ni kita nak pergi ziarah Rasulullah. Saya pun ambil lagu daripada YouTube ni. Internet ada dalam handphone. Pasanglah tadi yang pertama dah habis dah. Ya Rasul ya Habibul Qalbi tadi. Yang jemaah makcik-makcik pakat duk ikut. Syok lagu tu. Ya, kemudian lagu kedua saya ambil daripada kumpulan Hijaz. Tajuk lagu dia, judulnya ialah Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Belum chorus lagi. Tiba-tiba datang satu jemaah daripada belakang. Ya, mari dekat saya, tepi saya. Dia kata apa dia? Bagi salam tidak. Tegak saya ustaz pun tak. Dia kata boleh tutup tak lagu ni, bising. Oi, terkejut beruk. Bukan lagi terkejut beruk. Beruk mak ia terus tuan-tuan. Bayangkan dia boleh sound saya tutup lagu ni bising. Tak apa. Kita ketua, leader ustaz. Kita ada akhlak. Kita tak boleh duk main fire macam tu kan. Nanti orang kata apa pula ustaz berbalah ni. Sedangkan dalam Quran tadi, wala jidal. Jangan kamu berbalah. Jangan kamu bermusuh. Tapi kita kena tegak juga orang macam ni. Tak apa. Saya pun tenang, tutup lagu tu dulu. Buat seketika. Makcik-makcik hajah belakang. Ustaz kami duk seronok lagu tu layan. Oi, ustaz tiba-tiba stop awat. Awat tu. Tak, dia pun tak tahu. Tak apa. Satgi saya bagi tahu, saya terang. Saya pun ambil zikir munajat taubat. Saya bawa lah. Saya bukan ambil daripada YouTube, saya bawa. Astaghfirullah. Nak tenang-tenang ni. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Relax. Adalah beberapa minit, 5 minit. Habis tu, saya pun terus sambung dengan tazkirah. Ini tazkirah. Ya. Kita pun ceritalah mula tentang Rasulullah. Bagi dulu pengetahuan Maulid Nabi apa semua. Lepas tu barulah saya maklumkan pada jemaah sekalian, Haji Hajah, para duyufur Rahman, bukan saya yang sengaja nak tutup lagu tadi. Memang saya sendiri yang berniat dan saya punya usaha. Saja putarkan lagu tu, kan bila mana kita putar, letak ni bawah speaker ni dekat mic. Dalam bas ada mic, jadi bunyi lah. Mungkin tak tahulah kot tala betul-betul speaker tu atas kepala dia. Dia kata bising, dia kata. Saya bagi tahu tadi jemaah datang. Dia bagi salam kat saya pun tidak, ditegak saya ustaz pun tak. Tak apalah, tak panggil ustaz, bagi salam pun okey dah. Kemudian sound pelan-pelan, kan? Boleh tak slow sikit dia punya volume tu, sebab mungkin saya punya tempat seat duduk tu, speaker di atas tu, saya dengan isteri ni mungkin dalam keadaan letih sangat, nak tidur tak boleh. Boleh tak slow sikit volume? Kan cantik, lembut, kemas duk cakap lagu tu. Tapi awak dah datang terpa, kemudian panggil ustaz bagi salam tidak. Boleh tak tutup lagu ni sebab bising? Oh, saya pun apa lagi? Kan? Sebutlah. Kita ni masih lagi duduk di bumi Haramain ni. Di bumi Mekah ni tak keluar lagi. Saya duduk bergolek ni di tanah haram Mekah. Ada jemaah yang dah buat haji ni. Dia boleh cakap macam tu. Melainkan kalau saya pergi putar lagu Bollywood. Duk putar lagu Bollywood. Ya do kibara keni-keli ikan keli. Kot kalau begitu. Ataupun hamko hamne sucularo. Kalaulah saya duk pasang lagu Bollywood ni, oh, Sanggam, kan? Ini cerita-cerita lama ni. Amitabh Bachchan, Shashi Kapoornya, kan? Kajol, Kojol ke apa benda ke? Hak tu. Tu lain. Hang datang kemudian hang support aku pun tak apa. Ni awak Salim gila ke apa? Bukan lagi gila. Gila babi ke apa? Ke babi pun tak gila macam ni. Duk di bumi Mekah tak keluar lagi. Duk pasang lagu Jennifer Lopez, on the floor, on the floor, on the floor. Umpamanya. Madonna. Mariah Carey. Merapu lah Ustaz Alim dia. Duk Scorpion, Metallica, Chromok, Sodom. Haru. Hak ni saya duk pendengar ni lagu Ya Rasulullah. Tujuan saya pendengarkan lagu ni supaya kita bangkit rasa mencintai Nabi. Sebab Nabi bagi tahu apa dia dalam hadis.
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala rawahu Muslim. Hadis sahih. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia sayang, cinta kepada aku lebih daripada mak bapak, lebih daripada anak pinak, lebih daripada saudara mara dan juga lebih daripada manusia yang ada di seluruh dunia. Kita nak rasa cinta pada Nabi, mesti kita nak dengar sikit bagi intro, pengenalan. Adakah salah saya pasang lagu tu duk suruh tutup? Oh, balun tuan-tuan. Dalam bah duk ada yang perasan tadi, perasan yang tak perasan ni pun duk cari siapa dia, siapa dia. Orang yang duk suruh tutup ni. Ni kami mula nak jadi khabib pula. Dah nak jadi khabib contohlah. Yang baru menang UFC, wrestling ke apa ni, fighter baru ni kan. Oh, no, kalau Ustaz bagi tahu siapa, tunjuk cukup dah. Kami nak pergi angkat dia, nak campak ikut tingkap lah Ustaz. Gitulah tuan-tuan. Taklah sampai lah macam tu kan. Tapi nak sebutnya, orang duk sungut lah. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Orang tertanya-tanya. Nak kata biadab, tak biadab tuan-tuan. Pakai dia ialah pakai seluar jin dan baju t-shirt. T-shirt, seluar jin. Tu pakaian dia. Saya tengok di Mekah jarang sangat. Bahkan saya rasa tak nampak dia pakai jubah. Dia pergi dewan makan, nak makan dengan bini isteri dia, elok pakai jubah warna hitam. Cantik, elok. Hak dia ni, seluar jin, t-shirt. T-shirt, seluar jin. Ni bukan Las Vegas. Ni bukan London. Ni bukan Paris. Ni bukan Auckland, New Zealand. Ni bukan nak makan angin. Tempat ibadah. Apa salah sekali-sekali pakai jubah? Kalau tak mau setiap masa pun. Dia mari tu dalam keadaan pakai seluar jin dan pakai t-shirt. Ni nak ziarah Rasul. Nampak tuan-tuan dah boleh baca dah. Boleh bayangkan orang ni macam mana watak. Okey. Kemudian berjalan lebih kurang 3 jam perjalanan. 2 jam setengah gitulah kot. Berhenti untuk solat dan juga makan. Okey. Dah habis solat makan, nak naik bas balik. Saya nak naik. Kemudian dekat pintu bas, rupanya orang yang sama juga tadi, ya, tegur saya. Kali ni dia bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun kali tengok, oh, hak dia ni betul ya, seluar jin. Tak tahulah kali ni jadi jin kedak ni. Kan? Tu dia bagi salam ni. Kita pun jawab bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Minta maaf Ustaz. Saya betul-betul minta maaf. Ni nak dengar ni. Dia datang tuan-tuan pada saya minta maaf. Di atas apa yang dibuat tadi. Di atas bah yang disuruh stop lagu Ya Rasulullah. Bukan saya sengaja Ustaz. Bukan saya tak suka. Cik. Dia kata apa dia? Sebenar-benarnya Ustaz. Saya pun enjoy lagu Ya Rasulullah tu. Dalam hati saya kepala otak hang. Itu nak bagi tahu. Dalam hati lah. Tak apa. Dia dah minta maaf kan. Kita pun maafkanlah. Cumanya dia kata dia pun enjoy lagu Ya Rasulullah tu. Dia kata kalau enjoy. Dalam hati saya. Takkan hang suruh aku tutup lagu Ya Rasulullah tu. Pelik. Ni dah kena macam tu baru datang. Tu yang saya sebut. Kamu baru buat haji. Kamu ni baru buat haji saya kata. Bayangkan apa yang kamu buat rukun haji, apa yang kamu buat wajib haji. Kamu pergi lempak, kamu pergi lontak jamrah nu. Jamrah Aqabah. Kemudian jamrah apa lagi? Jamrah apa dia? Jamratul Ula. Kemudian Jamratul Wusta. Jamratul Aqabah. Kubra. Kamu pergi lontak baling tu, yang kamu duk baling tu benci pada syaitan iblis. Adakah kamu baling macam tu, kamu benci pada syaitan iblis? Takkanlah orang pendengarkan lagu Ya Rasulullah, kamu tak suka. Maksud apa dia? Kita jangan jadi hati iblis, kamu jangan jadi hati syaitan. Oh, masa tu balun lagi lah. Bukan balun, bagi mana? Bagi betul-betul dia. Bagi sekolah betul-betul tang dia. Sebab nampak sangat. Rupanya, sahabat bagi tahu Ustaz, saya duduk satu bilik dengan dia Ustaz. Memang tak tahan. Sampai saya minta pindah bilik dengan travel. Sebab apa dia? Dia di antara orang yang paling banyak komplain. Banyak songih, banyak komplain. Sikit-sikit komplain, sikit-sikit komplain. Macam-macam dia komplain. Patutlah. Ini orang macam ni. Ni yang kata saya nak bagi tahu tuan-tuan. Mesejnya apa dia? Haji mabrur ni. Al-hajj mabrur laisa lahu jazaun illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Maksudnya jalan nak menuju ke syurga, road to paradise. Ini bukan road to Wembley. Wembley ni stadium bola. Road to paradise, jalan nak menuju ke syurga ni banyak jalan tapi bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan. Antaranya majlis ilmu ni malam ni kita hadir ni.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi satu jalan yang menuntun ilmu, maka Allah akan permudahkan dia satu jalan menuju ke syurga. Tapi bukan kata mudah. Nak mari majlis ilmu ni, nak ikhlaskan diri ni, oh bukan kata senang. Oh dugaan, ujian macam-macam. Tu bila kata haji yang mabrur ni balasan di syurga macam kain putih lahir budak kecil macam ketelekung ibu-ibu tu yang pakai ketelekung Siti Khadijah. Nampak macam Siti Khadijah, ibu di belakang ni orang sini hebat, orang tikam batu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, untuk pengetahuan, tokeh telekung Siti Khadijah lambang cinta abadi. Hak tu kain telekung Siti Khadijah bayar zakat 500 juta baru ni. Baru lagi 2 hari lepas. Dibangi, kilang dia dibangi. Tu kecil kilang dia nak perbesarkan. Dia punya bisnes dia berkembang. Lah ni dah ada kedai butik dia di Bandung, di Indonesia. Itu. Kita ingat orang balik Bandung, bawa telekung Bandung, tengok-tengok telekung Siti Khadijah juga. Sebab dia dah ada butik, dia ada kedai telekung di Bandung. Alhamdulillah. Orang kita support lah tuan-tuan. Yalah Ustaz, memanglah nak support pun sepasang telekung tu Ustaz, 200 Ustaz, muntah darah kami nak beli. Tu. Tapi sekali-sekali apa salah? Kan suami ada. Kalau tak ambil sepenuh pun tak apalah abang, bajet 100, ayang 100. Jadi 200. Ayang nak sangat pakai kain telekung Siti Khadijah. Entah betul, kain dia lembut, cotton. Memang ada orang buat tiruan, orang dipelekit, fake. Dia petiru, kain sama, okey, tapi tokeh Siti Khadijah ni bagi tahu dia punya muka dia tak sama. Muka dia tak sama, walaupun kain yang sama dia pun boleh tiru, tapi tang muka ikat. Yang kita orang lelaki tak tahulah apa benda, takkan kita nak pakai telekung pula. Jadi LGBT pula tuan-tuan, jangan buat hal. Itu nak sebut. Ya. Ibu-ibu tahulah bagaimana bila pakai kain telekung di muka tu, ketat dia, kemudian sedap dia. Hak tu mana-mana butik, mana-mana brand tak akan sama dengan brand kami Siti Khadijah. Hak lain dia pun boleh buat cara jahit, ya, kemudian besar kecil, tapi tang jahitan muka tak akan sama dan tak boleh sama. Tu yang 500 juta baru ni dia bayar zakat. Alhamdulillah. Baik, habis cerita telekung Siti Khadijah. Balik tadi tuan-tuan, ya, makna dia apa dia? Yang kita hari ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Macam-macam ujian tadi. Sebab sesuatu yang kejayaan itu tidak mudah kita nak dapat. Terpaksa mengharungi ujian yang amat dahsyat. 13 tahun tadi Rasulullah di Mekah. Kita tak pernah lagi tak ada makanan ni sampai ikat batu di perut. Nabi tuan-tuan ikat batu di perut, dalam hadis menyebut. Berapa hari tak makan. Takut ni. Perut ni duk angin. Ikat batu di perut. Tak ada orang yang macam Rasulullah. Percayalah tuan-tuan. Macam mana susah orang hia pun bantuan mencurah-curah. Hak ni yang katakan Palu. Yang pilu di Palu. Gempa bumi. Tu bantuan sedang berjalan. InsyaAllah pada minggu depan kot 22 hari bulan lagi satu. Kalau tak ada aral melintang, saya akan pergi ke Sulawesi, ke Palu dalam misi bantuan kemanusiaan, ya, dengan tim NGO insya-Allah. Ini nak cerita tuan-tuan, bantuan mencurah-curah di Lombok, mencurah-curah. Rasulullah tuan-tuan sampai 4 hari tidak ada makanan dan minuman di bulan Ramadan. Baik sahur, dan juga iftar berbuka. Yang adalah macam ni ayak sejuk ni. Ni malam ni ayak sejuk, masjid bagi apa nak buat? Terima je lah tuan-tuan. Kotlah malam ni kot mari kopi larat. Jadilah. Ni sebab dah tak larat ni tuan-tuan. Hari ni malam ni kali keempat program memang tak larat. Duk main kopi larat. Ataupun Radix Mais Cawan pun jadi. Tengok-tengok ayak kosong tak apalah. Minumlah apa nak buat lepas ni. Rasulullah tuan-tuan ni ayak sejuk ni. Sok itulah minuman. Dan apa dia punya makanan? Ada sebutir, sebiji buah korma. Ingat Nabi kata apa dia? Ittaqullah walau bisyiqqin tamrah. Kamu takutlah kepada Allah dengan bersedekah. Walaupun dengan hanya sebahagian, sekoyak daripada buah tamar. Ini Nabi buat suatu kiasan. Perumpamaan. Kalau tak ada duit sangat, hampa jangan kedekut
Kalau boleh buah kurma tu ambil, dikoyak, bisyikin tamrah, dikoyak pergi sedekah pada orang. Ataupun Nabi kata apa lagi? Tasaddaqu bitamratin. Maknanya sedekahlah kamu walaupun dengan sebiji buah kurma. Itu hadis yang lain. Baik, hadis Nabi tadi, hanya sebiji buah kurma yang ada di rumah ni dengan Aisyah. Maka kata dalam hadis, bisyikin tamrah. Nabi koyak bagi Aisyah sikit, Nabi ambil sikit. Makan ke ataupun duk kemam di mulut lidah, tak tahulah. Tuan-tuan boleh bayangkan. Bukan sebiji serelum masuk dah. Dikoyak tu macam duk isap, kemam macam tu. Kenyang ke tuan-tuan? Dah lesoknya macam tu, berbuka pun macam tu. Tidak ada makanan yang sedap-sedap. Baru ni puasa 10 Muharram, 9 Muharram di Madinah. Oh, paling kurang pun roti dengan laban, yogurt. Jadi, tuan-tuan, masuk dalam yogurt, roti dengan tamar, macam-macam tamar kurma dia pun duk bagi. Tuan-tuan, boleh kenyang, tuan-tuan. Rasa nak makan nasi pun tak mau dah. Perkena pula ayak zam-zam. Sebab ayak zam-zam ni dia ada rahsia. Rahsia dia bila kita minum sungguh-sungguh niat yang baik, dia mengenyangkan walaupun kita lapar. Dan tak percaya, pergilah tengok bila di Mekah, Madinah. Jangan duk gaduh, minum banyak takut kencing. InsyaAllah, niat kita elok. Orang yang minum banyak ayak zam-zam, berkat ayak zam-zam, tuan-tuan, tak akan rasa nak kencing. Tuan-tuan, minumlah. Kalau kata satu tong besar tu nak pergi perhabiskan, tuan-tuan, kau boleh habis. Tak akan rasa nak kencing. Kelebihan ayak zam-zam ni mata ayak syurga. Musim haji, nampak? Dia macam manusia, tuan-tuan. Dia tahu, dia tak mau membazir. Bila musim haji, jemaah ramai, juta yang ada di Mekah, dia keluar, tuan-tuan, dengan kuantiti membuak-buak air zam-zam tu sendiri, keluar daripada punca dia, dia keluar dengan kuantiti yang cukup banyak. Bila mana jemaah ramai. Bila habis musim haji, dia keluar sedikit. Dia tak mau membazir. Tu sifat air zam-zam. Bukan ada kontrol, tekan switch, jadi banyak, kemudian tekan switch, jadi sikit. Tak. Dia automatik, tuan-tuan. Air zam-zam daripada telaga tu akan keluar. Tengoklah kalau pergi museum mereka, museum di Mekah, tengok dia punya gambar rajah. Dia bagi tahu ni waktu musim haji keluar air banyak, kemudian bukan musim haji dia keluar sikit. Tu air zam-zam punya ciri. Kita minum niat mudah-mudahan kenyang. Jadi bila kata kita minum air zam-zam, kemudian dengan roti kurma dengan laban, cukup dah. Kenyang dah, tuan-tuan. Kenyang dah. Tapi nasib kadang-kadang rezeki lebih. Ada orang bawa pergi kopi Arab. Hak tu, kita balun lah kopi Arab. Tapi bukanlah kopi larat, kopi redik semaicawan, kopi janda, kopi... itu tak ada lah. Hak ni kopi Arab. Kan? Nasi tak ada lah orang jamu di situ. Itu berat sangat. Tapi boleh relax kenyang. Inilah bila mana Nabi SAW, bila puasa Rasulullah, walaupun dengan sedikit cebisan daripada buah kurma tadi, kongsi pula dengan Aisyah, bersahur, berbuka, sahur, berbuka, berlarutan sampai hari keempat. Agak-agak ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, kita boleh tahan ke 4 hari puasa tak makan pun? Setakat minum macam tu dengan sebiji kurma. Maksud dia maknanya macam tak makan lah. 4 hari. Selepas waktu zuhur, waktu lohor, Aisyah mengadu kepada suami Rasulullah. Tidak ada makanan dan minuman. Terlalu lapar dan dahaga wahai abang Rasulullah min ju'al wal atash. Lalu Rasulullah pun terus panjatkan doa ya mudu yadaihi ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Allah, aku minta, ya Allah, aku mengadu kepadamu, turunlah sedikit rezeki. Allahumma laka ashku min ju'al wal atash fa'at'amni ma indak. Bukan nak banyak sikit jadilah rezeki, makanan, minuman daripadamu, ya Allah. Isteri aku ni hampir pengsan selepas zuhur, terlalu lapar dahaga, tuan-tuan. Mana ada kita sampai macam tu. Tak ada pun kita kata aku duit ni kering dah, poket aku dah kosong ni, Ramadan pula mari ni. Pergi masjid, bubuk lambuk macam-macam, tuan-tuan. Ni musim Ashura, masih lagi ada ni. Nak kaca bubuk Ashura pula besok, balun, al-bantayun, wal sapuyun, wal makanun, wal licinun. Itu fil lughati Arabiyyah. Balun, tuan-tuan, licin.
Tak ada makan numpi masjid. Berbuka macam-macam. Gulai kari, ikan bawal. Ikan tenggiri. Ikan goreng pula, telur. Nabi tuan-tuan, Tok Zaharap, mana ada macam tu. Tiba-tiba turun malaikat daripada arash. 2 malaikat Allah, malakul jibal wa malakul rizq. Hadis riwayat daripada Zaid bin Harisah. Zaid bagi tahu waktu turun malaikat, debu-debu naik berterbangan. Waktu Nabi duk mengadu pada Allah. Bumi ni terasa dengar. Suara ni siapa dia? Suara ni kekasih Allah. Mengadu kepada Allah, tidak ada apa nak dimakan, diminum. Malaikat yang turun daripada arash bagi tahu Rasulullah, kami turun ni bukan saja-saja turun. Allah yang perintah, wahai Rasulullah. Aku malaikat rezeki. Nak tanya hang ni, apa yang makanan, minuman yang hang mau? Menyambung dalam bulan Ramadan ni, besok lusa sampai habis Ramadan. Bagi tahu je makan apa yang hang mau. Yang kedua, malaikat Jabal, bukit, jaga bukit, bagi tahu kekayaan bagaimana yang kamu mau, wahai Rasulullah. Aku jaga bukit, bukit boleh aku tukar jadi emas. Kalau hang nakkan kekayaan. Macam itulah offer tawaran 2 malaikat. Nabi jawab apa dia? La hadza ma urid. Aku tak mau dan tak perlu pun. Yang kamu makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Apa yang kamu nak ya Rasulullah? Satu je aku mau, ridam min Rabbi, yakni keredaan daripada Allah. Aku nak berdoa kepada Allah. Nabi tuan-tuan terus berdoa. Walhal boleh tak kalau Nabi nak terima tawaran lah? Boleh. Sebab daripada Allah. Bukan daripada manusia dulu. Di Mekah, Nabi didatangi Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia datang tawarkan kepada Rasulullah. Pemimpin Arab musyrikin, bagi tahu. Mereka nak tawarkan yang pertama takhta kekuasaan. Yang kedua, mereka nak tawarkan harta kekayaan. Dan mereka nak tawarkan yang ketiga, wanita keseronokan. Syarat, Muhammad, kamu letak jawatan. Jangan kamu sebarkan Islam di bumi Mekah. Silap orang, tuan-tuan. Nabi kata, la hadza ma urid. Aku tak mau. Hang tawarkan macam tu, ingat aku jenis apa dia? Jenis Rasulullah, tuan-tuan. Rebus tak empuk. Tak makan saman. Nak tawarkan macam tu punya seronok dah. Hanya aku nak satu tadi. Sama juga. Ridam min Rabbi. Keredaan daripada Allah. Balik begitu sahaja. Yang kata Utbah bin Abi Rabi'ah, tuan-tuan. Takhta, kekuasaan, harta, kekayaan. Semua orang nak sekarang macam tu. Kena pula mari pula wanita. Master Universe, Miss Universe. Ratu cantik Mekah ni Arab, tuan-tuan. Nak diberi pada Rasulullah, pilih aja. Pilih aja. Bukan kita punya ratu. Ratu Indon Wood tak sama dengan Arab Wood, tuan-tuan. Tak sama Melayu Wood dengan Arab Wood. Lain. Walaupun Nilofah, tak jadi, tuan-tuan. Ni Nabi ditawarkan manusia yang cantik untuk dijadikan. Tak kira jadi gundik ke apa benda, kalau nak, mereka boleh bagi. Nabi tolak. Dunia. Hak ni malaikat datang pun Nabi reject, tolak. Nabi kata, ya Allah, dalam doa seterusnya Nabi kata, ya Allah, berilah satu hari aku dapat makan dan satu hari aku lapar. Fal yawmal ladzi ashba' ashkurullah, fal yawmal ladzi aj'in atadarrak ilaik. Bila aku dapat makanan, aku boleh syukur kepadamu ya Allah. Bila aku lapar, aku boleh mengadu kepadamu ya Allah. 2 benda tu je Nabi doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini sifat Rasulullah. Kalau kita nak ambil, itulah hadis yang Nabi sebut, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan, kata Rasulullah, untuk sempurnakan akhlak manusia. Sebab itu seorang profesor Yahudi, ini bukan Islam, intelektual, cendekiawan, dia buat kajian berpuluh tahun. Namanya Michael H. Hart. Dia kaji untuk meletakkan dalam senarai 100 tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Buku yang berjudul The 100 Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Berpuluh tahun dia kaji. Adakah pada Siti Maryam, mak Nabi Aisyah? Tidak. Nak ambil ke aku ni apa dia Nabi Allah Isa? Pun tidak, yang diangkat oleh Allah.
Nak ambil ke Nabi Allah Ibrahim pun tidak. Nak ambil ke yang katakan Mao Zedong. Oh, orang yang hebat dalam tokoh-tokoh dunia ni, tuan-tuan. Sama ada pemimpin dan sebagainya pun tidak. Nak ambil ke Rajiv Gandhi yang di India pun tidak. Apa lagi? Nak ambil ke tokoh yang paling kaya di dunia, Carlos Slim Hiliu. Tycoon telekomunikasi Mexico, kekayaan dia tuan-tuan mencecah 257 bilion. Paling kaya di dunia. Bill Gates, tokoh Microsoft, baru 150 bilion. Robert Koch, Raja Gula, baru 40 bilion, 40 bilion. Dia 257 bilion. Carlos Slim Hiliu. Adakah Carlos nama nak diletak senarai yang paling atas daripada 100 tokoh terpengaruh? Tidak. Akhirnya dikaji, dia jumpa satu manusia yang azim, yang hebat. Tidak lain, tidak bukan, paling layak untuk diletakkan the top ranking, paling atas sekali. Yang digelar namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Macam orang tu tikam batu Sungai Petani. Boleh hafal? Entahlah Ustaz. Mau muntah kami, demam H1N1 kami nak menghafal. Ni tuan-tuan. Keturunan Rasulullah 25 sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia letak inilah namanya yang paling atas. Ada dua sebab kajian yang dibuat. Pertama, Rasulullah berjaya mengembangkan agama. Dan yang kedua, Rasulullah berjaya mengembangkan dunia. Agama pun jalan, dunia pun jalan, seiring dan sejalan. Itu lagu Allahyarhamah Syarifah Datuk Syarifah ini dulu. Synchronize, tuan-tuan. Bukan kata agama aja, dunia pun Nabi kejar juga. Siapa kata Rasulullah tak mau dunia? Silap, tuan-tuan. Rasulullah dok letak satu kehidupan di Madinah, yakni pembangunan manusia, dan tak lari juga pembangunan dunia. Sebab tengok waktu itu ekonomi Madinah bagaimana, tuan-tuan. Macam mana ekonomi yang Nabi takbir. Good governance, yang kata urus takbir yang baik. Orang Islam bayar zakat, orang kafir bayar cukai. Selesai masalah. Hari ni nak kata apa, tuan-tuan? Cuma boleh repeat selaras dengan LHDN, cukai pendapatan. Tapi dalam masa yang sama, cukai makan, kita kena bayar, tuan-tuan. KFC, Kentucky Fried Chicken, yang kata menjilat jari tu, tuan-tuan. Kita tengok, di poster depan tu, kita katalah, aku nak beli apa dia, dinner plate ada 3 ketul ayam. Kemudian dia ada kentang, putak tu. Kemudian dia ada salad macam tu lah. Salad ke apa benda, Kobe, sayur. Kemudian ayam, ditanya nak Pepsi ke apa benda ke. Kita kata nak Milo, okay, dia pun dia bagi Milo. Tuan-tuan, harga di situ kita tengok katalah RM21. Tak termasuk rupanya teks cukai 6%. Kita tengok RM21, tiba-tiba kena bayar jadi RM22.5. Awak tulis 21, tiba-tiba aku kena bayar RM22.5. Dah ni tadi tak termasuk teks. Amboi. Awak tak jelas sungguh. Hampa bubuhlah RM22 termasuk teks, kan senang. Tuan-tuan, pergilah KFC, McD pun sama, semualah. Jenis yang fast food ni, yang western food dan sebagainya. Tuan-tuan, cukai kita kena bayar. Walaupun zakat bayar, ni cukai makan. Tu nak kata apa hari ni? Rasulullah takbir negara Islam Madinah, adil ke tak? Adil lah. Mereka yang kafir duk bisnes macam-macam, mereka kena bayar cukai. Orang Islam kena bayar zakat. Zakat bantu ke ekonomi Islam. Tu yang kata subur ekonomi Madinah pada waktu itu. Adakah Nabi tolak dunia? Tak. Nabi pun dunia juga. Tuan-tuan carilah ayat Quran yang ada 114 surah, 6,236 ayat. Allah cerita tak tentang astronomi, bima sakti, matahari, bulan, bintang. Semua Allah cerita tentang cakrawala, langit apa semua kejadian. Takkan Allah yang disebut kalam mukjizat,
kalam Allah yang bersifat mukjizat. Takkan Allah tak tahu tentang dunia? Takkan Rasulullah tak bawa cerita dunia? Nabi bawa. Tapi kita yang menyempitkan cara fikir, kita yang kata, tak boleh campur aduk ni agama dengan dunia ni. Tak boleh campur dia macam minyak dengan air. Boy, pandai pula dia. Dia berpetah cakap dengan simpulan bahasa, dengan pepatah macam-macam. Tak boleh campur air dengan air ni, air dengan minyak. Maksud kata apa dia? Agama ni dengan pentadbiran negara lah apa semua ni tak boleh campur. Boy. Tak tengok ke Michael H. Hadley Yahudi? Tengoklah sikit apa yang dikata kejayaan Rasulullah. Agama pun berjaya. Dunia pun berjaya. Nabi tak tolak. Cuma Nabi pesan supaya apa dia? Kita perbanyakkan akhirat daripada dunia. Sebab apa dia? Nak duduk di dunia ni sekitar umur 60-70 je lah ni tuan-tuan. Yang baru ni 3 orang mati. Jemaah haji yang bersama dengan kami baru ni 3 orang. 2 mati di Mekah. Seorang lagi sampai ke Malaysia, tanah air, meninggal. Yang meninggal di tanah air, sampai-sampai meninggal. Umur muda lagi. Anak muda. Nak kata apa hari ni tuan-tuan? Jangan kata umur muda ni lambat lagi. Tak. Umur saya 44 tahun. Ini pun dah 4 tahun dah rasa, Allah bagi ekstra lagi ni. Kalau ikut penyanyi kumpulan Rabbani Ustaz Asri tu, yang duk nyanyi lagu, setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Umur Ustaz Asri, vokalis kumpulan Rabbani, umur 40 tahun meninggal dunia. Imam besar Masjid Negeri Shah Alam, arwah Allah yarham Ustaz Mustafa Sidin, umur 40 tahun meninggal dunia. Baru beberapa minggu sambut anak yang lahir buat kenduri akikah, Allah cabut nyawa waktu tersebut. Tuan, berapa ramai lagi yang meninggal waktu usia muda. Khabbab, sahabat Rasulullah, umur 37 tahun meninggal. Khabbab, bukan Khabib. Khabib yang Rusia menang fighter tu. Yang ni Khabbab, 37 tahun umur meninggal dunia. Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, Turki. Conqueror or conquest, penakluk pembuka kota Konstantinopel. Umur dia 49 tahun, belum cecah 50 tahun meninggal dunia, tuan-tuan. Ramai sahabat Nabi yang muda pun meninggal. Hari ni pun juga. Jangan anak-anak muda rasa lambat lagi. Tu yang mereka tak mau masuk masjid, mereka tak mau duduk dalam majlis ilmu. Inilah yang kita ramai ni nampak. Bakar-bakar jenazah yang mari, tuan-tuan. Tu, bakar-bakar jenazah yang mari. Yang semput, lelah, mengah, semua ada ni. Yang batuk kering, batuk basah pun ada juga. Ya. Anak muda cukup susah nak mari. Sebab pada fikiran dia, ni aku ni muda lagi. Hampa duk kalut. Biarlah aku nak enjoy lagi. Boy. Tak apa aku tak semayang. Biar. Allah. Kalut sangat. Umur 60, 70 besok aku semayang. Ui, bukan main sedap dia menjawab, tuan-tuan. Baru ni bila mana di Mekah tanya, Ustaz, lagu mana ni kalau kita duduk dulu ni zaman jahiliah? Bukanlah Ustaz kata tak semayang langsung. Tapi banyak yang tak semayang ni pada semayang. Ni buat haji ni Ustaz, ni kena qada tak semayang. Ni nak pesankan balik ni, tuan-tuan. Yang kita duk kata ni, tak apalah aku muda, tak payah semayang nak pergi masjid. Oh, besok hampir haji baru hang tahu. Waktu dulu hang muda-mudi dulu tak semayang, berapa waktu? 5 waktu hang buat 1 waktu. Itu pun kalau buat 365 hari kali dengan 5 waktu. Allah, tuan-tuan, berapa banyak waktu kita kena qada. Ustaz ni agak-agak kita punya ibadat haji macam ni diterima ke oleh Allah, Ustaz? Tak tahulah Ustaz. Tu rasa nak mati dah. Tu yang kata Nabi sebut, syababaka qabla haramik. Muda hang sebelum hang tua. Waktu muda lah nak mengaji belajar tajwid dengan Ustaz Ali, duk datang Ustaz, duk tasmik bacaan. Yang ni baru betul. Ingat lagi kita, duk saya lah dengan tuan-tuan. Semua dah rasa sempat kot. Yang baru meninggal baru ni, pakar tajwid. Bukan kata di ni domestik, bukan di dalam negara, sampai international, dunia, tuan-tuan. Dia Mekah, lahir di Mekah. Siapa dia? Tan Sri Ustaz Hasan Azhari.
Dia lahir di Mekah, mengaji di Mekah, cakap Arab berabuk tuan-tuan. Dia pakar tajwid, hakim tilawah Quran peringkat international antarabangsa. Semua ulama kenal Ustaz Hassan Zahri. Dia mengajak tajwid, dia ingat lagi RTM waktu tu zaman belum ada lagi Astro Oasis apa tak ada lagi. Waktu tu ingat lagi, mungkin 6 kot tak silap petang-petang. Rancangan apa dia? Rancangan Muqaddam. Tu rancangan Muqaddam. Daripada awal duk kenal huruf, kemudian ada baris. Kemudian sampai kita ikut, akhirnya boleh mengaji. Tu Muqaddam tu 8 tahun rancangan di RTM, TV RTM. Bila meninggal baru ni kita kehilangan besar seorang yang ahli Quran, pakar tajwid. Kalau dia duduk di belakang kita jadi imam, belum tentu kita boleh lepas tajwid Fatihah. Sila akhir bulan, ustaz duduklah depan, saya tak boleh ustaz, saya kena duduk belakang jadi makmum. Tengah semayang pun boleh batal ke? Tak, tuan-tuan, jangan buat had. Orang yang ahli, silat sikit dia tahu bunyi sifat huruf ni apa benda. Bunyi patut ada angin, tak bunyi angin. Tuan-tuan, belum lagi habis alhamdulillah, baru duk alham. Bunyi alham pun dah kena tegak. Bunyi alham pun dah kena tegak. Tak betul. Kena bunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nampak? Muqaddam ingat balik. Waktu Tan Sri Ustaz Hassan Azhari ajak Fatihah tu, disebut, nampak? Ada 3 cara bacaan yang kita duk selalu baca, duk sebut. Ada yang sebut ma. Ada yang sebut ma. Ada yang sebut ma. Itu pun 3 keadaan bacaan. Yang mana satu yang elok? Kata Ustaz Hassan Azhari almarhum Allah yarham, kata apa dia? Ikut lahjah Arab disebut ma. Maliki yaumiddin. Tapi ada orang kita baca maliki. Dan macam bunyi ma. Dia mesti sebut dengan lahjah Arab tu yang terbaik. Bukan ngada-ngada dah. Tak ada timbul soal mengada-ngada bunyi ma. Apa bunyi mengada-ngada dah? Bukan mengada. Itulah Arab nak sebut. Bukan bunyi ma. Itu Melayu. Maliki yaumiddin. Oh banyak. Tak lepas tuan-tuan. Tapi belajar juga. Alhamdulillah. Yang tak belajar hari ni, duduk semayang. Dia tak belajar pun. Yang kata 13 rukun solat. Tu yang pergi Mekah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok orang semayang, macam-macam jenis PL tadi saya sebut dah sebahagian. Ada yang semayang elok dengan mak imam, tak apalah. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia apa? Semayang dia pun ada tumak ninah. Rukun fi'li, ada tumak ninah. Berhenti saat, berhenti sekejap. Tapi lepas habis semayang dengan imam, solat sunat, kebanyakan kita nampak mereka semayang ni, ya Allah, lintang pukang tuan-tuan. Kelam kabut lah, kalut. Tak ada tumak ninah ni. Belum lagi berdiri tegak. Selesai rukuk. Rukuk tu pun tak ada tumak ninah. Duk berdiri tu tak sempat berdiri tegak. Nun, bongkok, terus pergi sujud. Sujud ni baca apa benda tak tahu. Dia bangun terus daripada sujud. Kemudian, patut duduk antara dua sujud ni baca doa molek lah. Elok-elok. Apa doa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak tahulah kalau mereka duduk macam tu tadi saya tengok. Saya kata, sempat ke mereka habis Rabbighfirli warhamni wajburni? Kot kalau boleh shortcut. Perli jubur pak. Kalau boleh perli jubur pak. Apa benda ustaz? Perli jubur pak. Tak, kalau nak shortcut laju sangat. Tak ambil Allah, apa dia tak ambil Rabbighfirli, dia ambil tang perli jubur pak. Bang bagi baru tahu. Tak selesai tuan-tuan lagi kalau perlu jubur pak 3 kali. Tapi dia pun boleh duk sujud balik. Kita kata, tu yang kata kalau kita duk semayang duk ikut-ikut habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Artinya apa dia? Untuk akhirnya inilah Rasulullah. Dia bawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, manusia, binatang, haiwan, pokok, bumi, semua mendapat rahmat. Kata Syekh Dr. Mustafa Asy-Syibai menyebut, sekiranya tidak berlaku hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti tidak ada ketamadunan manusia. Akhlak manusia pun tak ada,
Kemudian ilmu yang sepatutnya ada hari ini pun tak ada. Sebab Nabi lah membawa tadi rahmat ke atas seluruh alam. Artinya apa dia? Pertama tadi kita ambil sebagai rumusan kesimpulan, Rasulullah maulid Nabi membawa suatu pembawaan, yakni hidayah keimanan, petunjuk keyakinan kita bukan menyembah selain daripada Allah, tapi hanya kepada Allah. Dan yang kedua, pensyariatan seluruh ibadah yang dilakukan hari ini bermula di Madinatul Munawwarah selepas daripada peristiwa hijrah. Maka ibadat-ibadat yang kita lakukan itu semuanya adalah suatu ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Allah. Maka sekiranya kalau tak buat, tuan-tuan, bermakna kita tidak ada pengabdian diri kepada Allah. Di akhirat besok akan dihisab oleh Allah. Sudah tentu tempatnya adalah di neraka Allah. Dan yang ketiga, ya, bila kita beriman dan amal ibadah yang kita lakukan pasti dalam keadaan kita tahu, yakni dengan adanya ilmu. Maka barulah kita kata kita sambut maulid Nabi dan genggam maulid Nabi itu. Bagaimana kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ke atas kamu sunnah aku, gigit dengan gigi geraham. Maknanya ikut sunnah Nabi ni pegang kuat-kuat. Ujian dugaan kuat. Nabi kata kamu gigit dengan gigi geraham. Maka kalau tidak, ya, apa yang kamu ada, iman dan sebagainya akan terpelanting, tercampak. Sebagaimana hadis juga yang Nabi sebut, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri. Ya, akhir zaman Rasulullah sebut, kamu nak hidupkan Islam, kamu nak hayati Islam seumpama menggenggam bara api yang panas. Kamu tak tahan, kamu tak sabar, kamu akan lempak jauh-jauh. Macam itulah maksud dia Islam, hanya pada nama tetapi tidak pada penghayatan. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu untuk perkongsian pada malam yang berkat yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bertambah-tambah cintanya kita, sayangnya kita kepada Allah, begitu jugalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu produk yang saya nak ambil masa sikit ni, tuan-tuan. Produk ni namanya minyak wangi Raihanah Syifa. Minyak wangi Raihanah Syifa yang saya import daripada Dubai. Bukan sini ya, Dubai. Minyak original. Dia punya pati dia lah. Dan alhamdulillah minyak ni setelah dia syifa, dia doa, dia ruqyah, dibaca ayat-ayat Quran oleh tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Ismail Qamus. Saya pengasas dengan Datuk Ismail Qamus berdua minyak ni. Dah 7 tahun dah di pasaran. Sampailah ke Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, seluruh negara lah. Dan juga ke Eropah. Ratus ribu botol dah. Besar ni je 4 ml. Ratus ribu botol. Laris. Macam goreng pisang panas juga, tuan-tuan. Alhamdulillah. Untuk apa ni Ustaz? Untuk yang pertama, hajat tujuan untuk buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus. Yang ni. Baik sihir, santau, saka, ain, histeria. Yang mengaji perubatan Islam, dia pun tahulah itu jenis-jenis makhluk halus, jin. Ramai dah yang beli ni, yang buat, ialah saya buat testimoni lah. Ada yang baru dengar nama Datuk Ismail Qamus menjerit di belakang pengsan. Muslimat nun di Masjid Taqwa Bertam, di Pahang, di Puchong, dengar nama, lari balik rumah terus. Itu tanda simptom dia ada gangguan. Dan ada yang di Johor baru pegang botol, dah mula pening, macam ni nak pengsan Ustaz. Maksud akak ada gangguan lah tu. Belum pakai baru pegang botol, menggigil dia. Hak tu pun ada juga. Ni nampak muslimat elok menjerit budak, pengsan budak ni kira okey lagi. Ada yang tak menjerit, tak pengsan, baru dengar nama, tapi bila dibeli dia pakai, terus jatuh pengsan. Itu pun dia juga. Di Johor juga rumah yang ada gangguan kuat pakai minyak ni, satu family. Apa berlaku? Jin mengamuk, bergegak bilik ayak, nun pecah sebahagian siling atap. Tu tanda jin ada di rumah. Tapi tak apa, saya kata, dia telefon saya takut, saya kata, Kak, tak apa, pakai berterusan. Alhamdulillah tuan-tuan, tu dah elok lah. Ada juga muslimat di Ampang, Selangor, tak boleh tidur malam setahun. Ni pun mungkin spesies gangguan juga. Setahun tak boleh tidur malam. Calit minyak ni.
Balik pada sendi badan. Alhamdulillah. Kembali balik nikmat tidur. Bukan lagi tidur, berdengkok. Yang tu. Tu nak sebut tuan-tuan. Baik, kemudian ada pengusaha kedai kek di Perak. Dia disihir. Setiap kali nak buat kek, tepung dia berulat. Oh, jenuh tuan-tuan. Bukan kek dah jadi ulat ni. Dia pun beli dengan saya. Sebab dah buat dah macam-macam usaha-usaha ikhtiar. Retiak macam-macam pun tak mau juga dia jadi balik berulat. Oh, sihir kuat. Saya kata tak apa, cuba botol ni kak. Dia pun beli. Kemudian sebulan dia pakai. Tuan-tuan dia telefon. Ustaz, akak nak repeat order. Ulang 50 botol. Kak minum ketelan ni banyak sangat ni. Alhamdulillah Ustaz. Tepung yang buat kek tak berulat dah Ustaz. Elok gebu naik buat kek. Macam kulit akak juga gebu. Itu saya tambah sikit nak bagi sedap cerita tuan-tuan. Ini sihir terbatal. Selesai. Ada anak di Teluk Intan. Perak nak kahwin. Memberontak. Tiba-tiba. Lagi beberapa hari nak melangsungkan walimah perkahwinan. Tiba-tiba tak mau kahwin. Terkejutlah mak ayah. Kebetulan bapak dia beli dengan saya. Waktu anak dia tidur, calik badan-badan. Pagi besok tanya Long nak menikah ke tak? Jawab anak bukan lagi nak menikah abah. Dia tak sabar pula nak menikah ni. Itu pun dia juga. Itu sihir batal habis. Banyak lagi tu sebahagian saya sebut. Ada yang busung. Busung pun dikaitkan dengan sihir. 3 hari pakai. Selesai. Boleh bawa anak isteri berjalan. Saya kata jangan bawa berjalannya. Bawa pergi masjid. Takut busung sekali lagi. Iyalah Ustaz. Itu pun dia tuan-tuan. Yang kedua. Untuk tujuan guna pada anak-anak. Dengan izin Allah. Yang keras hati. Yang melawan mak ayah. Alhamdulillah. Di Seri Damansara. Di KL. Anak tak melawan mak ayah. Begitu juga senang nak pergi masjid, semayang, baca Quran ni, pakai selalu. Jangan pakai sekali berhenti. Habis beli. Tu kena buat lah tuan-tuan. Mudah-mudahan anak ni yang kata degil ni, elok pelembut hati, penerang hati. Anak nak exam, besok SPM dan sebagainya. Nak mula sekolah tahun depan. Calik ni kat kepala sikit, kemudian dekat dada sikit, bagi penerang hati. Kuat hafalan pun dia juga. Tahfiz, budak-budak tahfiz pun banyak beli dengan izin Allah. Alhamdulillah. Bagi kuat hafalan. Dan begitu juga anak-anak kecil yang kerap menangis siang malam. Sampai Indonesia saya bawa. Budak tu diam terus. Tak menangis dah. Oh, berkejam-kejam menangis. Pakai minyak ni elok, diam. Tak menangis dah. Dengan izin Allah. Bukan takat anak dengan mak-mak ni kalau menangis tengah malam tuan-tuan. Suami elok pakai pada isteri. Daripada menangis tengah malam, terus diam terus. Tak menangis dah. Mudah-mudahan. Menangis nak rantai, nak cincin emas apa semua, pakai minyak ni. Bang, tak payah belilah cincin emas apa semua. Jom kita simpan duit pergi umrah haji. Tu yang abang nak dengar. InsyaAllah tuan-tuan pakai. Dan juga untuk anak yang belum jodoh. Buat mandi, sebetulnya buat mandi. Minyak ni daripada bunga-bungaan marjan. Maknanya mandi ni dengan minyak ni mandi bunga. Mandi bunga ada dalam perubatan Islam. Untuk jodoh. Syekh Ismail Kamus pun buat mandi bunga. Ni dah ada dah dia punya bunga, kita campur dengan yang baldi. Semua buat 3 kali mandi. Testimoni pertama di Terengganu 5 tahun dulu. Dia pakai ni, alhamdulillah Ustaz, sebulan dah nak jodoh dah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Itu yang belum jodoh, dah jodoh. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Itu tuan-tuan. Itu pun dialu-alukan. Sebotol tak jadi, 10 botol pakai insya-Allah mudahan. Cepat jodoh sekali lagi kita. Yang tu yang duk merenyam dan sebagainya lah. Yang ketiga untuk suami isteri pasangan yang bergaduh nak bercerai, ada yang tak jadi bercerai. Dengan izin Allah. Mengadulah suami balik sampai lewat pagi. Sampai suami pakai-pakai dah tak keluar daripada rumah. Akak pula rusing Ustaz tengok suami tak keluar. Pula dah. Itu pun dia juga. InsyaAllah tuan-tuan. Ada yang isteri dingin dengan suami hubungan. Alhamdulillah pakai-pakai ni elok. Sahabat saya diipuh. Jenuh lah. Seminggu pun nak dapat susah. Seminggu nak dapat susah. Pegang tak boleh. Tengok pun tak boleh. Jenuh ligan. Lari mengejar tuan-tuan. Tak dapat. Pakai-pakai minyak ni lah ni. Dia kata dia pula lari. Bini pula ligan kejar. Tu siapa nak kejar mengejar dengan laki bini. InsyaAllah. Jangan sampai pagi besok tak subuh. Sudahlah. InsyaAllah. Di Singapura testimoni pertama saya mati pucuk. Bukan pucuk ubi. Pucuk ubi boleh makan. 6 tahun. Melompat balik orang tua tu tuan-tuan. Di Kedah, satu pakcik telefon. Kira pakcik kot nampak suara pun macam dah agak lanjut usia umur. Ustaz, ni nak bagi tahu Pak Long umur macam ni Pak Long alhamdulillah Ustaz awal. 3 tahun Pak Long mati Ustaz, hidup balik. Ingat mati sungguh dah mati pucuk. Cakap elok Pak Long.
Kan testimoni baru pula, mati boleh hidup balik dengan minyak Rhena Shifa jadi karut. Hak ni mati pucuk ubi boleh makan ni. Pucuk ni tuan-tuan dengan izin Allah. Mudah-mudahan. Ini pun retiak. Datuk Ismail Kamus pun dah baca ayat-ayat tertentu. Masya Allah. Hubungan dengan suami isteri. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, habis yang tu. Yang keempat. Akhirnya untuk kegunaan baik di luar anggota badan ataupun di dalam. Bagaimana kalau luar anggota badan? Contoh kalau ambil daripada kepala ni migraine, sapu kat kepala. Sapu. Jangan minum. Sapu kat kepala. Resdung. Sedut pun boleh. Sapu sikit dekat hidung. InsyaAllah. Dah ada testimoni. Kemudian buasir. Testimoni antaranya di kota Kuala Muda. Sahabat saya Ustaz Haikal bagi tahu. Ada satu orang yang buasir di kota Kuala Muda dengan izin Allah. Minyak ni dia pakai. Elok dah tuan-tuan. Tu siapa yang penyakit buasir. Dia orang tanya boleh tak letak dekat tempat tu. Tempat tak elok. Tak apa, boleh untuk buat ubat. InsyaAllah. Ya. Dan begitu juga bahagian kaki yang cedera ataupun yang sakit, tak boleh nak bengkok, nak semayang, sakit pinggang. Tuan-tuan, retiaklah tuan-tuan. Buat macam minyak angin, sapu urut. Dah ada testimoni dah. Lebih-lebih lagi kalau luka, kencing manis dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, ada yang masalah ibu, yang fibroid. Ni muslimat, yang lelaki tak ada. Orang perempuan. 3 tahun, dilumut perak. Ulang balik hospital, tak selesai masalah. Dia beli dengan saya ibu sekalian, lebih 20 botol diguna. Alhamdulillah. Doktor mengesahkan normal balik fibroid. Tak sangka dia. Sapu dekat hari-hari. Urut. Itu. Dan juga ada penagih dadah diperlis suami penagih dadah, isteri rawat dengan minyak. Alhamdulillah. Pulih sepenuh tak penagih. Dan di Alustang, anak yang penagih dadah pun gitu juga. Ibu beritahu pada saya, anak dia semakin pulih daripada penagihan dadah. Kalau dalaman, saya syorkan buat minum. Jangan banyak, setitik 2 masuk dalam layak. Kritikal sahaja, yang kronik. Kanser, batu karang, masalah hati, paru-paru. Kalau jantung pun, sikit-sikit jangan banyak minum. Ya, itu saya sebut ada testimoni. Di Shah Alam, batu karang pecah. Tapi dia beli 10 botol dengan saya, dia buat minum. Hari ni sikit, ya, kemudian selang-selang lah. Jangan banyak, setitik 2. Ni minyak wangi, nak minum ni memang susah. Tutup hidung pun tak jadi, kadang muntah balik. Ya. Tapi demi untuk kesihatan, mudah-mudahan tuan-tuan cubalah ikhtiar. Ya, sebab Datuk Ismail Kamus doa dengan panjang doa. Saya tahulah dah 7 tahun saya dengan Datuk Ismail Kamus. Ya, bila mana doa tu nampak keikhlasan dan dengan izin Allah, alhamdulillah boleh bertahan. 7 tahun tak lari lagi tuan-tuan. Habis ulang balik, habis ulang balik. Ya, buat sekali 10-20 ribu botol, kemudian habis, kemudian buat balik. Ya, makna kata doa tu yang fresh, kita kata yang segar lagi daripada mulut. Orang yang disebut tadi ulama kita, tuan guru kita berkat mudah-mudahan. Sebotol harganya RM30. Ya, 2 botol harganya RM50. Patut 60. Promosi malam ni tuan-tuan, 250, 400. InsyaAllah. Ya, cubalah hajat apa yang kita hajat. Dan lupa tadi, antara juga stroke, lumpuh. Ada yang sebelah badan di Sungai Siput elok sepenuhnya. Dia pula jadi stokis minyak Rhena Shifa saya. Di Jitra, Kedah, sebahagian daripada anggota badan dia, tangan, lumpuh, stroke, dengan izin Allah elok dah. Jadi siapa yang berhajat, ada di belakang sana. Selepas daripada semayang, solat sunat isyak ba'diyah nanti, insyaAllah tuan-tuan boleh dapat dengan sahabat saya, dia jaga di belakang. Pantang jangan langkah, jangan masuk botol di dalam tandas. Itu sahaja. Ya? Pantang dia, jangan masuk dalam tandas, jangan langkah. Dan apa dia, siapa yang tak bawa duit malam ni, jangan bimbang, cari benda hari masjid. Jangan sapu di masjid sudah. Itulah pandai-pandai lah tuan-tuan. Balik dan sebagainya. Yang kedua, sahabat saya Ustaz Haikal ada bawa apa dia, kalender. Ya? Kalender jualan amal untuk pembangunan sekolah Seriti. Apa maksud Seriti? Sekolah rendah integrasi teras Islam. Di mana? Di Bandar Tasik Puteri. Di Bandar Tasik ke? Di Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani. Di Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani. Sekolah tu memerlukan dana sumbangan untuk pengurusan. Ya, dan macam-macam lagi lah tuan-tuan. Beli kalender tu bukan mahal, RM5. Takwim esok untuk tahun depan. Memang saya tengok bagus kalender tu. Belilah tuan-tuan, tak rugi RM5. Takkan kita nak ambil satu, beli 10, senang. RM50 sekali, dapat 10. Bagi adik-beradik. Yang ni manfaat yang kita dapat. Di samping tabung. Ya, tabung apa dia, pembangunan, dana sumbangan, sekolah Seriti pun ada disediakan di luar. Tuan-tuan bolehlah nak buat sumbangan sedekah infak, mudah-mudahan pada malam yang mulia ini berganda-ganda pahala yang kita dapat insya-Allah. Sekadar itu qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.